Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hampir dah 3 hari Zul tak buat video, so hari ni Zul akan kembali. So sebab apa Zul akan balik kampus sikit. So walaupun untuk 2-3 hari lepas Zul ada sharekan sedikit aku kata sedikit analisis di Discord channel. So hari ni kita akan kembali macam biasa untuk update untuk di Bitcoin. Dan semalam ada berlaku sikit pergerakan yang menarik. So let's go kita pergi ke coin market cap dulu sebelum kita pergi ke chart. So ini adalah coin market cap. Untuk coin market cap, hari total market cap berada di 1.09 trilion, berlaku penurunan 0.16. Kemudian volume drop hampir 40%, iaitu hampir 16 bilion. BTC dominant berada di 49.9. Kalau di chart maknanya dah 51% dah. Ethereum berada di 18%. So apapun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 27.9. Ada update sikit untuk di aku kata di coin market cap ni. Dia tunjuk mana yang trending, ada bigger loss, top gainer. So sedikit meriah sikit di app ni, di website ni. So tambung Bitcoin berada di 27.9 ataupun hampir 28. So berlaku kenaikan. So ikutkan hari Jumaat kita drop betul-betul ke kawasan trendline, kemudian kita bounce balik. So nanti Zul akan tunjukkan di chart. Zul ada update pergerakan apa yang Zul expectationkan di dalam Discord channel itu. So di Ethereum 1.6 drop 0.5. So mostly kalau tengok kat sini tiada sebarang pergerakan yang drastik. So let's go kita terus ke chart. Di chart apa yang kita akan tengok adalah ni chart dari Bitcoin. So ini adalah aku kata salah satu yang Zul sedang monitor, iaitu di 4 hours currently. So sebelum ni Zul ada sharekan trendline ni pada 2 hari lepas. Tu trendline ni dah tak valid disebabkan apa, kita breakout kemudian kita in out. So nampak dia tak ada reaction yang cantik di kawasan ni. So even yang ni pun dah expectation, sebab apa dia bukan daripada swing low swing high ni, dia tak touch pun box orange ni. So ini sebab tu kata trendline ni tak kuat. So itulah salah satu macam mana kita tengok trendline tu kuat atau tidak. So ini adalah sekadar kita nak monitor je itu. So ini dah tak valid, kita delete. So apa yang kita monitor kali ni adalah kita monitor channel ini, kemudian kita tengok reaction dia dengan breakout sebagai retest. So kalau ikutkan sini daripada point ni, kita tengok last high ni, last low, kita tengok kita ada satu box resistance. Kata ada satu box resistance ni. So daripada sini kalau ikutkan, kita boleh juga monitor sedikit bullish, iaitu daripada point ni, high yang ni dan high yang ni kita draw daripada bawah ni, dan kita akan nampak satu downtrend untuk miner. So downtrend untuk miner ni adalah mostly kita akan Zul ada lukis sikit di 1 hour. This 1 hour yang ni, ini yang sebelum ni yang Zul monitor. Zul ada share kan, kita ada channel ni, kita ada sebelum ni, iaitu swing high ni to swing low ini, kita ada box resistance yang tadi Zul cakap tadi. So ada share kan dalam Discord channel. Kemudian apa yang berlaku, kita tengok price dah cuba breakout. So yang ni daripada momentum ni adalah kita expectation kan point of breakout yang ni adalah price akan menuju ke kawasan almost kita target ialah 28. So kenapa 28? Yang kita ada antara between 25k 32, kita ada satu major support resistance yang sebelum ni kawasan 29. Kita tengok ni. So ini adalah consider kita major, walaupun kita dah in out dalam kawasan ni, tapi consider 28 29 tu masih lagi dia punya range yang kata support resistance yang strong. So meaning untuk short term kita akan monitor untuk pergerakan ke kawasan 28 berdasarkan momentum. Ada tak macam biasa 1 hour perlu berada oversold, stock rasa juga 4 hours at least lagi mana berada above 50 good untuk atas. Cumanya untuk di 4 hours ni Zul ada expectation, Zul ada cakapkan dalam Discord channel yang mana Zul nak align dengan 1 hour tadi. Zul expect untuk Bitcoin akan climb up sampai 28 29 ataupun mana-mana above dalam kawasan channel ni. Kemudian apa yang berlaku, kita akan nampak higher high di price dan high low di RSI. Sekiranya kita nampak pergerakan macam tu, so be ready untuk price Bitcoin daripada berlaku rejection 29 ni untuk return balik almost mana-mana dalam kawasan trend merah ni sebelum kita ada momentum balik untuk naik atas. So itu yang kita cuba sedang monitor untuk hari ni. So apapun untuk pergerakan chart Bitcoin untuk short term boleh sampai 28 current time. So cuma volume ataupun momentum tu kita tunggu. Untuk RSI di 1 hour berada oversold, stock RSI berada oversold. Contoh itu adalah di 1 hour yang tu tunggu itu short term oversold dekat sini. Stock RSI tak oversold sangat, tapi ada momentum daripada kawasan ni low ni. Kita nampak stock RSI oversold, RSI tak berapa nak oversold. Kemudian masa tu kita tengokkan di 4 hours overbought. Kalau ikutkan above 50 stock RSI oversold. So ini adalah minimum kita nak tengok ada kenaikan untuk di Bitcoin. So ini kita berikan. So sama ada
di 4 hours tadi kita tengok kat sini, kita dah perlu tengok RSI ni at least hampir berada oversold, stop RSI mesti berada oversold. Kemudian kalau di 4 hours price berada above 50, stop RSI berada oversold, so kita ada peluang untuk sedikit naik. So naik tu letaklah agresif, tapi nak naik confirm kita nampak dalam pergerakan sedikit hijau macam ni. So pun kita yang tu target adalah untuk pergerakan Bitcoin sedikit naik ke almost dalam hampir 29 mana-mana kawasan ni, dan kita tengok ada tak bearish pendant, bearish divergence. Kalau ada bearish divergence, high di price, low high di RSI, so ini be ready untuk skip correction untuk drop ke kawasan trendline ni. Dan trendline ni kita expectationkan untuk RSI di 4 hours berada oversold, stop RSI berada oversold, sama juga 1 hour RSI atau RSI, masa tu baru kita akan ada good momentum untuk breakout 28 untuk pergi ke kawasan almost 32. So itu yang Zul expectation kan untuk short term. So untuk long term Zul masih jangkakan kita akan bergerak antara 32 dan 25. So untuk currently kita ada Zul kecilkan lagi iaitu antara 29 dan 25. So even price jatuh dalam kawasan ni dan sekiranya kita price drop below trendline merah ni, so kalau kita drop, kita dapat bearish signal, kemudian price drop dan breakout lagi trend merah ni, so be ready untuk price bermain antara dalam kawasan sloping triangle ni ataupun kita panggil descending Brownian wedge. Descending Brownian wedge adalah kata bullish ataupun satu signal bullish ataupun reversal untuk price bermain dalam kawasan ni dan bergerak antara trendline ni. Dan aku kata pergerakan ni adalah point of breakout. Low dan high ni adalah kita nampak point of breakout dia adalah kita akan nampak price akan breakout more higher, itu ada momentum untuk breakout 29 untuk pergi kita menjangkit 32. So ini ambil mungkin masa lama lah. So dalam kuasa habis tahun ni, so tahun 24 baru kita akan jangkakan 20%. Alas kita breakout awal, so ini kita berjangkakan untuk tahun ni kita boleh sideways antara 32 dan 29. So dah all in, so punya target hanya Bitcoin saja yang belum all in lagi. Dia akan ceritakan. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Sebelum ni tu ada 17. Okay, bro, suggest altcoin potential market spot untuk long dan short term. Untuk long dan short term, untuk short term tu tak berapa nak. Short term kita kena mana-mana ke altcoin pun boleh, cuma nak kena tengok dia punya time frame tu lebih kerap lah untuk harian. So kuartal kerja tak sempat nak tengok short term. So untuk long term, untuk beberapa potential menunjukkan tu ada top 10. So top 10 yang telah Bitcoin, Ethereum. So 3 yang ketiga ada Cardano, ada Matic, kemudian ada Phantom, kemudian ada Polkadot, Avex, Solana, Chainlink, Uniswap, Link. So ini adalah top 10 coin tu. So antara selain antara Bitcoin dan Ethereum, so ini adalah antara altcoin yang lain. So ada high expectation tinggi untuk long term. So itu untuk menjawabkan soalan tadi. Kemudian next comment. Salam, ada Avex review sikit. Okay, ada dan Avex. So Cardano, kita akan updatekan Cardano sikit. Okay, Cardano, apa yang berlaku di Cardano? So Cardano sebelum ni Zul ada all in di kawasan ni, tambah 1000 coin lagi, kemudian price naik, kemudian berlaku rejection, kawasan return, dan tadi price bermain di kawasan harga low dia sebelum ni. So price tak masalah, kalau siapa nak all in boleh je. Sebab apa kat sini kita nampak itu kenapa Zul all in di kawasan ni, iaitu bukan all in, Zul tambah lagi 1000 coin lagi untuk di Cardano disebabkan RSI masa tu di daily oversold sangat dah kat sini, kemudian stop RSI pun oversold. So Zul buy profit untuk kali price return balik, dan return kita nampak price return balik ke kawasan aku consider support ni, low sebelum ni, support sebelum ni, dan kali ni kita dapat juga bullish signal yang lain untuk di Cardano, iaitu low di price, lower high di RSI, stop RSI berada oversold, dan daripada momentum ni kita nampak good momentum untuk dia breakout ke atas. So ini untuk yang ni, siapa-siapa yang nak invest untuk long term, untuk all in, untuk Cardano masih lagi belum terlambat. So Cardano ni sikit lambat, kita akan ada monitor ni, kita dah breakout down channel, dan kali ni kita monitor satu lagi channel untuk di Cardano, yang mana expectation kalau breakout channel ni sama ada kita akan dapat huge pump ataupun slowly pump. So next movement untuk Cardano daripada point ni adalah momentum dia untuk cuba breakout channel ni, kemudian breakout channel ni breakout above 43 sen, insyaAllah kita akan journey ke almost dalam, kita ada major target dalam kawasan almost 74. So punya average kari 82, insyaAllah aku kata dalam tahun depan kalau price masih lagi bermain dalam kawasan below 40 dalam kawasan channel ni, so akan keep DCA lagi untuk Cardano untuk reducekan tu punya average hampir ke harga opening. So itu untuk punya target untuk Cardano.
So next comment AVAC, satu lagi AVAC. So AVAC ni tu tak buy lagi. So ada dah coin yang tu buy sebelum ni tahun 2021 dulu. So average tu dalam $100, tapi tak banyak pun coin ni, dah dalam tak sampai 5-6 coin pun tu punya AVAC ni. Tu dah lah, even kalau tu beli sedikit banyak bawah ni, dia akan turunkan tu average. Sekali ni untuk top 10 ni tu akan fokus untuk tahun 2024. Untuk altcoin ni semua dah draw in. So untuk altcoin, untuk di AVAC, sampai tengok price dah bergerak dalam satu down channel, dia dah drop slowly. So ni satu signal untuk di start pump. So ini adalah masa untuk anda collect aset sebanyak boleh sebelum dia breakout channel ni untuk buat berlaku kenaikan. So itu yang kena contoh yang lepas-lepas tengok sideways pump, bearish market, sideways pump, sama juga kalau ni kita dah bearish market, kita sideways sikit, kemudian next pump adalah selepas dia breakout daripada channel ni. So itu untuk AVAX. Untuk long term, so, kalau anda tanya Zul, inilah kawasan yang good buy untuk anda letak kata position untuk long term. Tu apapun invest mana-mana ada risiko, tapi inilah kata risiko yang kita harga beli harga paling bawah, harga paling sikit, dan modal kita pun tak perlu banyak sangat untuk dapatkan coin yang kita nak. Kemudian kalau naik kita untung, kalau drop perlu expectation loss. So ataupun ada aku kata dalam investment mana-mana pun ada berloss. So make sure anda invest duit anda expected loss, bukan duit keperluan. So itu untuk di AVAC dan Cardano. Kemudian next comment Solana, Chainlink. Solana dan Chainlink. So Solana tapi juga top 10 altcoin yang antara ada high expectation untuk long term. So Solana dah pun breakout dia punya downtrend, cumanya dia tak ada major movement. Normalnya kita baru tahun 2023, so masih lagi tahun aku kata tahun sideways. 2024 pun tahun 2024 baru dijangkakan ada berlaku kenaikan. So ini kita bergerak dalam kawasan ni, kita ada support, resistance, ni support yang bertukar menjadi resistance dan resistance. So ikutkan sini kita ada dah breakout ni. So ini ikutkan kalau Solana berjaya above 25, itu kan kita dah berjaya, kita berdrop sikit. So tak salah ada aku kata ralat sikit dalam kawasan box ni. So ini adalah consider boleh sebab apa kita dah breakout. So sideways, base, dan sebelum kita breakout untuk more higher ke atas. So itu sebab apa itu tu ada buy di Solana kawasan ni disebabkan RSI di daily oversold. So sekiranya mana-mana position RSI berada oversold di daily untuk Solana dan untuk top 10 coin ni, Zul akan invest. So untuk Solana kali Zul tak invest, Zul hanya tunggu RSI oversold. Anda kata RSI oversold balik, Zul akan invest balik. So Zul akan DCA untuk top 10. So itu untuk di Solana. Kemudian kita ni untuk short term tu ada kau tengok support resistance. So mana-mana dalam kawasan support ni dan sekiranya RSI tu oversold, contoh price tu kawasan ni sebelum ni hampir oversold, stop RSI oversold, so inilah good position. Mana-mana dalam kawasan support dan kita tengok RSI oversold, stop RSI oversold, so consider good anda untuk DC. At least untuk short term, kalau ada supply buy kawasan ni dia tengah profit sikit. Kalau drop balik tak masalah, tengok balik kalau RSI oversold, stop RSI oversold, lalu boleh grab lagi DCA untuk long term dan expected boleh bump balik ke atas. So itu untuk di Solana. Cuma yang perlu be aware untuk Solana ni, kita ada satu trend line merah ni. Kalau breakout bawah ni, so ada opportunity untuk price return balik dalam kawasan $12 ataupun slower dalam kawasan $8. So itu untuk di Solana. Next comment Chainlink. So Chainlink menunjukkan Zul ada expectation yang tinggi. Untuk Chainlink tak breakout lagi, tapi kita ada kawasan base ni, support resistance antara base, sama juga kali kita bermain atas support ni. So ini adalah whatever dalam 5.6 ke 4.5, harga price ni adalah harga yang terbaik untuk anda all in. So ada beli juga itu, sama dengan Solana. So ada buy sikit dalam kawasan ni sebabkan oversold. So now dah oversold. So next last oversold kat sini, kita ada oversold, price dekat kata support, RSI oversold, RSI oversold. So inilah masanya untuk anda DCA. So itulah antara short term. Tapi kalau untuk long term, selagi mana price berada dalam kawasan channel ni ataupun dalam range kawasan ini adalah consider good buy untuk anda long term. So untuk short term boleh monitor di RSI daily, price sekiranya price berada di kawasan support, RSI oversold, RSI oversold. So untuk short term good untuk anda long term. Dan short term anda akan nampak profit lagi. Tapi kalau long term, even price sekarang ni dekat dalam $7 atau $8 pun masih sesuai untuk buy. Sebab apa kita masih dalam range kawasan ni. So untuk long term adalah tahun 25 ini adalah masanya untuk anda start buy untuk Chainlink. So itu untuk di Chainlink.
So next comment kita akan tengokkan VRA dan Harniwan. Zul buy back bila? Okay, Zul buy back. So VRA dan Harniwan Zul dah all in dah tahun ni. Dah dapat semua coin. So kita akan tengokkan performance untuk VRA dan Harniwan. Zul punya average unit dengan harga semasa. So Harmony One. So Harmony One inilah di daily. So currently dia punya average ataupun harga semasa, average total coin Zul adalah berada di 2 sen. So current price berada 0.09 sen. So kita ada kawasan base walaupun harga opening itu lah di kawasan almost 9 sen ni. Kemudian kita ada sedikit lower. So kita consider kat sini kita ada base. Tu ada monitor ni sikit. Tu kalau even drop sikit harga below opening tak apa. So masih lagi accept untuk pergerakan tu. So kita ada ni support tu meaning consider dalam kawasan ini. So price untuk aku kata tak boleh lebih pada 0.01 lah. So 0.9 kenapa kita dah drop harga ni. Dan untuk di hari Mingguan Zul ada monitor satu down channel ni. So kalau even Zul expectation kan boleh drop lagi sikit. Kalau drop kawasan bawah below ni Zul berminat untuk tambah lagi asset untuk reducekan punya average. Kalau price tu drop below harga ini. So ini adalah consider last consideration lah. Kalau drop bagi below ni memang Zul dah tak invest. Zul expectation apa yang Zul invest tu adalah considerably loss. So itulah talian merah ni adalah kawasan ni. Inilah kuartal last di punya talian hayat dia. So masih lagi dalam channel ni. So sekiranya price tu drop untuk ni Zul aku kata tengok aja dulu. Kemudian kalau price regain balik kawasan ni sebenarnya ada high opportunity untuk dia breakout. So ini adalah kawasan yang aku kata risk yang Zul nak ambil untuk position buy. So tengok rezeki. Kalau breakout insyaAllah dia akan start melakukan kenaikan. Tapi sekiranya breakout telan merah bawah ni, so be ready untuk exit all market anda untuk di Harmonian. Ataupun kalau macam Zul tak kisah pun apa yang Zul invest tu expected boleh loss. So kalau dia drop lah. Zul tak ambil sebarang tindakan. Zul biarkan saja. Unless kalau loss itu mungkin dalam expected loss kali pun dah 50%, 60% tu tak, aku kata tak balik untuk Zul exit market. Biarkan saja. Sebab apa, jumlah yang Zul masuk pun tak banyak pun. So ya, dengan total apa yang Zul dapat, aku kata plus minus risk management, so berbalik lah. Kalau naik Zul akan untung besar. Kalau drop ni Zul akan hanya untung, Zul akan hanya rugi sikit saja. So itu untuk di Harmony One. Kemudian kita akan tengok juga VRA. So VRA bila kurang sama. Currently Zul punya average berada di 0.008. Harga semasa berada dalam kawasan ni. So untuk VRA ni sebelum ni dia share kan, kita ada down channel. Dah pun breakout cantik. Kemudian kita kembali kawasan support. So currently yang kita monitor adalah signal. Untuk VRA ni signal aku kata uptrend ni masih strong, iaitu price masih lagi berjaya bertahan dalam kawasan support ni. Swing low ini to swing high kita ada support. So tu ada all in iaitu VRA dalam kawasan ni. Untuk short term tu ada all in di kawasan ni iaitu. Kemudian alhamdulillah untuk short term dah tengah profit. Sebab apa? RSI oversold, stock RSI oversold berada di kawasan support. So all in kawasan ni VRA dah tengah profit untuk short term. Kalau ikutkan tu punya portfolio untuk tahun ni, kalau tengokkan VRA, yes, VRA dalam untung dalam perkata 41% daripada yang Zul beli. Tapi kalau ikutkan secara keseluruhan Zul punya VRA ni masih lagi dalam beli. Tapi untuk yang Zul beli tahun 25 untung, 21 belum untung. So ini kalau ikutkan average masih lagi belum untung lah untuk keseluruhan. So ini sebab tu average tu berada di 8 sen. So ini antara ni sekiranya price return balik dalam kawasan ni dan Zul nampak lagi oversold, insyaAllah Zul akan tambah lagi untuk reducekan Zul punya average. Tapi apapun untuk tahun ni untuk altcoin Zul dah all in semua. Altcoin Zul nak itu next pembelian Zul adalah mostly adalah tahun 2024 pula. So cumanya 24 Zul target lebih kepada top 10 unless ada position yang cantik. Contoh VRA ni boleh return balik dalam kawasan ni, ada oversold, ada signal bullish yang strong, Zul akan kata berminat lah untuk tambah lagi aset. Tambah aset tu average akan turun. So bila naik nanti Zul akan profit lebih banyak. So itu untuk di VRA. Next comment, VRA dapat best buy. Best buy VRA best buy. So macam lah VRA best buy untuk itu macam Zul all in itu kat link kawasan ni. Alhamdulillah untuk ini adalah untuk long term dan short term. So position buy tu selalunya Zul akan fikirkan untuk long term dan short term, iaitu short term Zul buy saja tu nak profit. Alhamdulillah dah profit macam Zul tunjukkan tadi. Cumanya untuk long term kita mau target kaya ke atas. So untuk short term kita boleh return balik dalam kawasan ni. Kalau return balik di kawasan ni tak ada masalah. Zul nak tengok
RSI oversold, stock RSI oversold, ada signal bullish di daily ni dan Zul akan berminat untuk tambah lagi. So yang ini tak kisah, Zul hanya collect asset untuk long term. So even untuk short term adalah skin, tengok portfolio kita green, tapi untuk long term Zul mau target higher ke atas. Even untuk short term drop balik ke bawah tak menjejaskan position Zul tak jual pun, Zul hanya berminat lagi untuk tambah. Sekiranya itu berlaku. So best buy kalau tanyakan antara 0.05 dan 0.03, mana-mana dalam kawasan support ini. So itu untuk di VRA best buy. Kemudian next comment, tu baik, thank you untuk komen kepada VRA. Boleh cara juga naik tengok VRA tu buat tadi feed fee. So feed fee USDT tu kadang-kadang tengoklah, ada coin tu yang bergerak macam mana kita analisis nak, ada coin yang kadang-kadang tak bergerak seperti mana kita nak. Tu meaning kata give and take lah, plus minus. So KuCoin tu rasa tu ada buat pernah review coin ni, cuma tu tak pasti kat mana. Di Max Gate.io, okay, ada Gate.io. So pernah review sebelum ni sebab ada yang request. So harga opening adalah berada di 2 sen, kita drop below harga opening. So meaning adalah free fall. Free fall meaning kita dah break out last ni, so ada free fall lagi. Coin ni adalah consider dia punya fundamental, dia ada something wrong. So kita tengok price currently dah drop, kita ada satu major quarter channel ni. So kita nak tengok untuk feed fee ni, first kali dia break out balik above channel ni, dah regain balik above 2 sen. So dah close ni, dah dekat. So kalau price ni boleh ada momentum untuk naik balik above 2 sen, kemudian stabil kawasan atas ni, itu meaning bullish untuk a long term. So untuk short term currently dan untuk long term, untuk di feed fee tak berapa nak cantik, price perlu berada above 2 sen untuk long term. So kalau kita tengok zoom in kawasan ni, kita dah dapat satu lagi key level. So price tak boleh loss kawasan ni 0.02. Sekiranya price drop lagi below 0.02, another free fall sampailah di stop. So ikutkan sebelum ni, kita perlu tengok RSI ni berada di quarter oversold, stock RSI oversold, kemudian ada signal bullish. So mana barulah di good pump. Tapi pun untuk yang ni lebih selamat adalah kita tunggu untuk price return above 2 sen, ataupun untuk short term breakout channel ini dan above 2 sen, dan kita nampak balik ada berlaku quarter sideway untuk bullish, kemudian ada signal bullish untuk di daily oversold, stock RSI oversold, baru kita jump in untuk long term ataupun all in untuk long term untuk more higher ke atas. So itu untuk lebih selamat lah untuk feed fee untuk coin ni. So itu untuk feed fee tu tak pasti apa fundamental, tapi secara technical itu yang Zul nak tengok. Kalau Zul nak invest feed fee ni, itu yang Zul akan tunggukan apa yang berlaku di feed fee. Zul akan tunggu untuk sama dia breakout channel, regain above 2 sen, kemudian tengok ada, kalau ada momentum 4 sen pun tak masalah. Kemudian sebelah ada rejection, swing low to swing high, kita akan ada support. Rejection yang quarter breakout retest. Kemudian retest ni kita nak tengok RSI mestilah berada oversold, stock RSI oversold, kemudian ada signal bullish, sama ada bullish divergence ke apa, tak kisah. Yang penting bullish signal, kemudian baru kita akan ada good position to in untuk expected more higher ke atas. So, itu yang Zul akan tunggukan kalau Zul nak invest untuk VFI berdasarkan current progress untuk di feed fee. So itu untuk di feed fee. Next comment, salam tu tengok AVAX boleh pergi berapa nak untuk AVAX. Tadi Zul hanya tengok kepada untuk buy je. Untuk AVAX untuk long term, kalau ikutkan ni Zul pergi weekly terus. So kita daripada point breakout ni, kita ada resistance dalam kawasan almost $93 ke $116. Breakout ini kita akan target 1.6 kita berada di 231 berdasarkan timeline ikutkan yang ni. So kita boleh pergi almost, kalau jangkaan ni timeline tahun 2025, sekuat 2025, Jun 25, hujung tahun 26. So ni kita jangkakan price boleh attack at least maximum 4.2 untuk AVAX. So antara hampir $600. So untuk AVAX minimum kita boleh target dalam 1.6. So 1.6 ataupun kita boleh target maksimum dalam kawasan $600. So ini yang untuk expectation kan. Untuk breakout resistance juga kan 2.228 ni boleh dapat selepas breakout resistance. Cuma rezeki kita sama ada boleh pergi $600 tidak, bergantung pada chart. Kita akan tengokkan. So meaning siapa nak invest now adalah masanya. Kemudian expectation untung adalah $200 dan juga expectation maximum trash adalah almost dalam $600 untuk AVAX. So itu untuk next bulan. So itu untuk AVAX. Kemudian next comment,
Assalamualaikum Zul. Salam. Boleh tanya kawan Zul tak? Luna ada plan nak masuk coin apa? Okey. Yang tu tak lah. Itu confirm lah. Confidential punya maklumat. So ikut masa ni tu tak ada lagi. Ikutkan itu Luna nak masuk Cardano, Solana, Uniswap pun Zul tak Zul alert lambat. Itu pun kata ada member daripada membership yang bagi tahu Zul. So Zul tak apa alert sangat pasal di Luna tu. Tak kisah pun Luna nak masuk coin apa. Tapi kalau untuk short term buat masa ni Zul pun tak pergi. Tapi kalau ada tu mungkin Zul boleh riki lagi. InsyaAllah nanti Zul akan cuba tanyalah. Tapi ikutkan tu itu confidential lah, susah lagi nak dapat. So insyaAllah kalau ada news tu insyaAllah Zul akan sharekan. Tapi Zul tak share lah kat sini. Zul akan sharekan dalam Discord channel. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Sebelum Zul akhiri Zul punya channel ni, Zul dah sharekan Zul punya portfolio. Inilah Zul punya portfolio untuk tahun 2025 yang Zul all in sebelum ni, iaitu 34. So inilah currently total investment Zul. So kalau anda tengok kat sini total investment 7,000. Kalau tengok sikit dalam serapa Zul tengah loss sedikit dalam 2%. Tak apalah, macamkan Zul expectation untuk tahun ni, tahun 2025, apa yang Zul invest ni Zul ada range dalam 20%. 20% Zul akan loss. Sekiranya ada berlaku Bitcoin jatuh 20k ke apa, itu Zul ada expectation untuk Zul punya total untuk 25 ni akan jatuh 20%. Loss value 20%, tapi untuk current time hanya 2%. So masih lagi hati, tak masalah. Zul akan untuk yang ni. Kemudian kalau ikutkan Bitcoin Ethereum dengan profit, so inilah 25. Ini adalah 2021 punya quarter portfolio. So ikutkan tahun 2021 Zul masih loss 80% kalau ikutkan. Tapi disebabkan sudah ada invest tahun inilah tahun 2021 punya 80% quarter loss, sebab apa Zul tak exit market masa tahun 2021 tu. So ini yang tu tinggal 21, tapi ikutkan tambah average asset 2021, asset 2022 tambah, dia akan jadikan total currently Zul punya quarter main keseluruhan tu punya investment adalah yang ini. So ini adalah currently kalau yang Zul jual malam ni ataupun jual pagi ni $9,000. So Zul dah masih lagi loss sebanyak 42% untuk secara untuk daily, sorry. Keteruran masih lagi 49, so hampir 50% lah. So kalau Zul exit $9,000, Zul loss $8,000. Ini Zul hanya dapat $9,000 daripada total investment je almost dalam 17,000, 18,000. So ini adalah kuartal ikutkan tadi berdasarkan 2021. Kalau Zul tak buy tahun ni, Zul punya loss tu hampir 80%. Disebabkan Zul ada invest untuk minggu lepas all in beberapa coin. So daripada loss 80% now hanya tinggal hampir below 50%. Zul akan keep buy lagi untuk tahun 24 dan 24 nanti. 23 ni Zul akan invest Bitcoin dan Ethereum aja. Untuk ni bulan apa? Bulan 10, bulan 11, 12. Kalau rezeki Zul akan buy Bitcoin Ethereum saja. Ethereum sudah invest 10,000 untuk budget tahun ni. Bitcoin saja belum. Bitcoin tu budget 10,000, tapi Zul baru invest 3,500. So ada 6,500 lagi. InsyaAllah Zul akan cuba untuk invest dalam masa tahun ni, bulan 10, bulan 11, 12. Habis saja yang tu nanti tahun 2024 Zul akan tengok balik keadaan market macam mana. Expectation untuk tahun 2024 kita akan start melakukan kenaikan. So sekiranya mana-mana coin, contoh di Cardano tadi yang masih average tu masih jauh, Zul akan keep DCA lagi. Tapi mostly Zul akan fokus lebih pada top 10. Top 10 tu macam lah ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Phantom, Solana, Avax, Polkadot, Uniswap, satu lagi Chainlink. Yes, itu adalah top 10 goal. Top 10 yang Zul holding untuk expectation more higher ke atas. So tahun 2024 Zul more lebih fokus pada top 10 ni untuk buy quarter DC sedikit untuk expectation untuk tahun 2025. Untuk altcoin yang kecil-kecil bawah tu dah all in. So Zul takkan invest lah unless ada quarter signal yang menarik chart, baru Zul akan buy. So apa pun Zul akan sharekan. Ini adalah Zul punya current portfolio. So macam kan apa saja yang Zul buat di channel Zul adalah untuk Zul punya diri Zul sendiri. So apa yang Zul sharekan ni, aku kata make sure anda kaji dulu. Dan secara teknikal ni adalah more kepada yang untuk Zul untuk buy dan kata sell kat mana. So kali Zul hanya lebih fokus untuk buy. Dan inilah total asset Zul. Currently Zul masih lagi loss portfolio keseluruhan masih dalam 50, hampir below, hampir 50%. InsyaAllah tahun 24 kita akan start, kita akan tengok percentage ni makin berkurangan. Dan yang Zul harapkan tahun 24 Zul dapat buy lagi banyak DCA, lagi banyak altcoin. Dan bila banyak lagi aku kata DCA, collect lagi banyak coin, so ni average Zul akan turun, asset Zul akan bertambah. So ni tahun 25 Zul akan profit yang banyak lah. So itu yang Zul hopefully boleh berlaku untuk Zul punya expectation untuk tahun 25. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.